Ahli-ahli yang berhormat Datuk Timbalan Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli yang berhormat, persidangan disambung semula. Jemput Tanjung Surat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam muafakat Johor. Tanjung Surat terlebih dahulu ingin merafak sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda hari ini. Tanjung Surat ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Speaker kerana memberi peluang kepada Tanjung Surat untuk menyertai perbahasan mengenai bajet 2017 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar Johor pada hari Khamis yang lalu, 17 November 2016. Bajet yang bertemakan Johor berkemajuan, rakyat sejahtera memerlukan masa 2 jam setengah untuk dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar. Satu masa yang agak panjang. Kalau naik kapal terbang, hampir daripada Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu hampir nak mendarat lah. Begitulah lamanya. Seharusnya ia panjang kerana ia mencakupi segenap aspek kehidupan rakyat negeri Johor. Semua diambil kira oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam menggaris bajet 2017 ini. Tanjung Surat tertarik dengan 6 strategi yang dinyatakan untuk menjadikan Johor kuasa ekonomi selatan atau dengan izin Southern Economic Powerhouse. Dengan masa yang terhad yang diberikan, saya ingin menyentuh strategi ketiga, iaitu mewujudkan pekerjaan bermutu untuk rakyat Johor. Penekanan diberi oleh Yang Berhormat Menteri Besar agar pekerjaan-pekerjaan yang diwujudkan ini kelak adalah untuk rakyat Johor. Johor growth means jobs for Johorians, dengan izin. Yang Berhormat Datuk Speaker, sehubungan dengan itu, saya ingin membawa perkara ini, isu ini dalam konteks pembangunan industri minyak dan gas di Pengerang. Di Pengerang sedang pesat membangun dengan aktiviti industri minyak dan gas sekarang ini. Saya diberitahu setakat ini telah melebihi 46,000 pekerja yang bekerja di Pengerang, termasuk pekerja asing. Dijangka pertengahan tahun depan akan bertambah sehingga 60,000. Jadi peluang-peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan khususnya dan seluruh negeri Johor dan juga Malaysia sangat terbuka luas buat masa ini, tapi dalam stage ataupun peringkat pembinaan. Projek yang besar ini dijangka siap sepenuhnya awal 2019. Jadi apa yang saya ingin tekankan di sini, supaya pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan pada masa setelah fasa operasi nanti, bila siap projek ini, kerana saya diberitahu oleh Petronas sekurang-kurangnya mereka memerlukan 3,500 pekerja untuk mengendalikan loji penapis minyak ini. Apa yang saya minta, supaya 3,500 ini diberi peluang kepada pekerja-pekerja Johor sekurang-kurangnya 30%, kalau lebih lagi baik. Saya harap pihak Petronas dan pihak-pihak lain yang berlabuh di Pengerang dapat mengambil tindakan supaya peluang untuk pekerja-pekerja Johor diutamakan. Saya suka mencadangkan supaya JPDC atau Johor dengan izin Johor Petroleum Development Corporation menjadi penyelaras bagi memenuhi jawatan-jawatan yang diperlukan oleh Petronas. Contohnya, pihak Petronas hendaklah memberitahu apakah pekerjaan yang diperlukan bila fasa operasinya nanti.
supaya perancangan dapat dibuat. Kita ada 2 tahun lebih lagi supaya dapat dibuat perancangan untuk mengisi jawatan-jawatan ini terdiri daripada rakyat tempatan. Kita nak patuhi apa yang disebut atau diucapkan oleh Yang Amat Menteri Besar, Johor Jobs for Johorians, dan kita pastikan yang ia dilaksanakan. Jadi saya harap kalau dapat satu jawatan kuasa mengurus korek ini dengan diselaraskan oleh JPDC, melibatkan Petronas dan lain-lain pelabur dengan pusat-pusat latihan seperti IKBN, Institut Kemahiran Belia Negara, College Community, ILP, Institut Latihan Perindustrian, dan lain agensi ataupun badan yang menganjurkan kursus-kursus yang berkesesuaian dengan keperluan pada masa 2019 nanti. Jadi kalau sudah tahu berapa satu-satu pekerjaan itu diperlukan, mudah untuk buat perancangan. Mungkin seperti Petronas, mungkin dia ada jawatan yang dia telah rancang ataupun telah latih untuk datang ke Pengerang, tapi saya percaya tidak semua yang dapat diambil daripada apa yang dia ada sekarang, pastilah mereka akan ambil pekerja-pekerja baru. Jadi saya mengharapkan supaya pekerja-pekerja khususnya dari Pengerang dan amnya dalam negeri Johor diberi keutamaan untuk menjawat jawatan-jawatan atau pekerjaan ini dalam ini loji penapis minyak Petronas kelak. Keduanya, saya ingin menarik perhatian supaya JPDC juga menyelaras kegiatan untuk peluang-peluang perniagaan. Pihak Petronas atau lain-lain agensi atau badan pelaburan boleh memberitahu apakah jenis perniagaan yang mereka boleh beri peluang kepada orang-orang Johor menceburi. Jadi kalau dapat tahu lebih awal, kita dapat bersedia mungkin melatih ataupun memberi kemahiran kepada mereka-mereka yang ingin mencebur dalam bidang-bidang yang telah kita diberitahu oleh pihak Petronas. Jadi saya harap agensi-agensi lain yang terbabit dengan keusahawanan seperti MARA, Teraju, SME Corporation dan sebagainya, saya minta turun padang ke Pengerang. Datanglah, tengoklah apa yang boleh mereka mainkan peranan untuk memastikan rakyat tempatan, amnya rakyat negeri Johor dapat menyertai projek yang sebesar ini. Yang berhormat Datuk Speaker, perkara seterusnya saya ingin menyentuh perumahan, isu perumahan. Dalam bajet 2017, kerajaan memutuskan untuk mengambil tindakan radikal bagi menyusun semula kawasan kediaman dan menambah baik polisi serta pembangunan hartanah di Johor. Pembukaan kawasan baru perumahan telah dinyatakan dalam pembentangan bajet 2017, kedua-duanya dalam DUN Tanjung Surat. Pertama, pembangunan estet Sungai Papan seluas 7,900 ekar yang boleh menjana 95,000 peluang pekerjaan dan 60,000 unit kediaman. Ini di bawah JCOB. Jadi saya berharap bila pembangunan estet Sungai Papan ini dilaksanakan kelak, JCOB janganlah jual mahal. Janganlah nak buat untung macam orang swasta. Kita nak orang tempatan beli. Mungkin ada yang untuk yang mahal sikit sajalah. Yang pertengahan dan ke bawah ni dibanyakkan, janganlah kenakan harga yang tinggi kerana estet itu murah je tanahnya. Nilainya kerana dah puas dah Johor Corp atau
anak syarikatnya Kulim Berhad mendapat pulangan daripada estet itu. Jadi tiba masanya untuk memberi bukan subsidi tapi kurangkan untung supaya rakyat berhampiran, rakyat negeri Johor dapat bersama-sama membeli atau memiliki hartanah di estet Sungai Papan kelak. Keduanya, kawasan 1,500 ekar di Keledang di bawah rumah mampu milik Johor sebanyak 6,000 unit. Ini baru ni telah dilancarkan fasa pertama yang dirasmikan pecah tanahnya oleh Yang Amat Menteri Besar. Saya cuma nak mencadangkan kepada pemaju tanah ini iaitu YPJ supaya jangan sebut Keledang lagi kerana mengelirukan. Walaupun ladang ini 1,500 ekar termasuk di bahagian Keledang yang berhampiran dengan Felda Keledang, tapi yang sebenarnya dia lebih dekat kepada Kampung Punggai. Jadi saya suka mencadangkan supaya namakan kawasan ini Bandar Baru Punggai. Di kawasan saya ada PPR, Rumah Projek Perumahan Rakyat 300 unit di Kampung Punggai juga. Pembinaan bertingkat sedang dilaksanakan, piling sedang berlangsung, kerja-kerja cerucuk sedang berjalan. Jadi 300 unit akan menambahkan lagi penduduk di kawasan sekitar, kawasan Kampung Punggai. Tapi bila kita bangunkan pembangunan seperti ini, kadang-kadang kita lupa bahawa sekolah ni sekarang ada sekolah kebangsaan di situ ada 139 orang murid. Sekolah agama ada 100 orang murid. Tadika ada 18 orang. Yang saya bimbang, kalau 300 dah duduk di rumah baru ini, sekurang-kurangnya ada seorang anak yang bersekolah. Akan bertambah 300 murid di sekolah yang prasarananya untuk tidak lebih 150 murid. Jadi, apakah tindakan Jabatan Pendidikan? Kerana bila tambah 300 kepada 139 yang sedia ada, pastilah persediaan rapi harus dibuat daripada sekarang. Projek ini dijangka siap dalam bulan Jun tahun 2019. Masjid yang ada muat 150 orang jemaah satu masa. Jadi kalau dah 300, mengambil seorang satu rumah yang pergi semayang atau pergi semayang Jumaat, 300 nak taruh tempat yang boleh muat 150, yang dah ada 150 dah penuh. Jadi saya harap agensi-agensi yang berkaitan tengoklah perkara ini. Kita ada macam-macam projek perumahan selain daripada yang saya sebutkan tadi. Perumahan lampu rumah mesra rakyat Johor ada kasih diskaun ataupun subsidi, dan saya harap projek ini dapat dijalankan dengan jayanya kerana mungkin masalah pinjaman bank. Jadi saya harap bank janganlah begitu keras dengan penduduk-penduduk kampung ini. Walaupun dia tak ada slip gaji, setakat 150-200 ringgit dia boleh bayar. Nelayan saya pergi 2 hari pergi ke laut, boleh dapat hampir 150 ringgit. Kadang-kadang 80 ringgit, kurang-kurang pun 50 ringgit. Kadang-kadang dapat banyak, 2-3 hari berehat. Ya? Jadi saya mintalah kerjasama bank, walaupun kita ada skim untuk sewa beli, boleh digunakan juga untuk mereka-mereka yang tidak berjaya mendapat pinjaman bank. Saya ingin menyentuh pengajian bahasa Inggeris. Anggaran RM1 telah dinyatakan oleh Exco Pendidikan untuk memperkasakan bahasa Inggeris yang dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia. Selain daripada itu, dalam ucapan bajet, YPJ akan menganjurkan English Camp dengan izin untuk 200 pelajar dengan peruntukan RM500,000. Jadi saya cadangkan Datuk Speaker, kalau RM500,000 kasih kat saya ni, saya boleh buat
English camp untuk 2,000 orang. Kerana saya telah buat satu English camp baru-baru ini. Jadi kalau YPJ nak minta saya jadi penasihat, bolehlah. Ini tawaran lah. Ya, Ada bayaran ke nasihat tu? itu boleh gondeng lah. Datuk Speaker, nothing is free. Dengan izin. Selain daripada itu, saya ingin menyentuh mengenai sedikit pihak berkuasa tempatan Pengerang yang akan bermula pada 1 Januari tahun depan. Tanjung Surat sila gulung. Nothing is free. Ya. Yeah. Kena bayar ke? Datuk Speaker, dengan adanya pihak berkuasa tempatan Pengerang, saya harap keadaan perancangan, pelaksanaan dan penyelarasan di dalam kawasan Pengerang akan lebih baik. Sekarang ni tiada siapa yang mengawal, ya, dengan cara yang berkesan. Jadi kita nampak orang ni dah beli tanah, dapat tanah, tambak tanah tanpa pedulikan kiri kanan penduduk kampung yang ada tu. Apabila hujan, banjir. Orang kampung yang tak pernah banjir, banjir. Kenapa? Dia tak payah submit plan. Jadi saya harap dengan ada hak tanah ini pihak berkuasa tempatan Pengerang ini akan dapat mengatasi perkara-perkara yang seperti ini supaya tidak berlaku. Akhir sekali, saya minta Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta supaya menengok perkara ini. Ada satu kes di Pengerang baru-baru ini, pengambilan balik tanah untuk membuat jalan. Kalau kita dalam projek Pengerang, kita tahu nama jalan P3. Jalan ini akan dibina, sekarang proses pengambilan balik tanah. Saya diberitahu ada satu kawasan itu harganya sehingga RM119 setiap kaki persegi. Pikirkanlah, harga yang begitu tinggi, saya bimbang akan hilang daya saing kawasan Pengerang dan tidak menarik bagi pelabur untuk melabur di Pengerang. Jadi saya harap pihak Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta supaya mengkaji semula perkara ini. Saya tak mau rendah sangat. Saya tidak mahu orang kampung ataupun pemilik tanah dia jadi mangsa atau kerana murah, dan saya tidak mahu tinggi sangat kerana pelabur akan lari, tak akan datang. Ya. Jadi sebelum saya menutup, saya ingin menyebut kata-kata Yang Amat Menteri Besar. Ketahuilah betapa kerajaan negeri yang sedia ada sentiasa percaya bahawa setiap daripada warga Johor harus diberikan ruang untuk berkembang, ruang untuk membangunkan diri dan menyumbang kepada masyarakat. Dengan kata-kata itu, Tanjung Surat mohon menyokong usul yang dibawa oleh Rengit. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tanjung Surat. Kita teruskan perbahasan jemput Pasir Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muafakat Johor. Datuk Speaker, Pasir Raja tidak mahu ketinggalan ingin merafakkan sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan sempena ulang tahun Hari Keputeraan Tuanku pada hari ini. Semoga Allah melanjutkan usaha Tuanku Sultan. Saya juga mahu menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan di atas ruang dan peluang yang diberikan kepada Pasir Raja untuk turut serta dalam sesi rundingan bajet negeri Johor 2017 dengan mengucapkan tahniah dan syabas kepada Kerajaan Johor di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar di atas penyediaan sebuah bajet yang cukup komprehensif dan berpaksikan kepada kebajikan bangsa Johor yang sentiasa diutamakan. Inilah kerajaan yang bukan hanya sekadar mampu mendengar denyut nadi dan merasai keluh kesah rakyat, tetapi juga layak dan berkemampuan untuk menggalaskan tanggungjawab bagi menyediakan sebuah kehidupan
yang lebih baik kepada bangsa Johor. Datuk Speaker, sejarah kegemilangan Johor. Marilah kita merenung kembali kepada sejarah kegemilangan kerajaan Johor. Pasti kita sebagai anak jati Johor akan kagum dan berbangga dengan melihat pelbagai pencapaian dan kejayaan yang cemerlang yang telah dicapai dan diusahakan oleh para pejuang Johor yang telah berkorban segala-galanya demi memastikan tanah bertuah Johor ini sentiasa makmur dan memberikan kebahagiaan kepada sesiapa sahaja yang menumpang di atasnya. Kini giliran kitalah pula untuk memastikan segala kehebatan Johor dapat diteruskan, diperkasakan dan mampu menjadi dengan izin Johor the new Southern Economic Powerhouse. Datuk Speaker, saya dapat maklum bahawa sudah 2 kali Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita menyebut hal ini, iaitu hal berkaitan dengan the new economic powerhouse. Pertama pada bajet 2016 pada November 2015 dahulu. Sudah tentu beliau serius tentang perkara ini. Apabila kita bicara mengenai sebuah negeri yang ingin menjadi the new economic powerhouse, haruslah jelas difikirkan kita bahawa sebuah negeri itu mestilah mempunyai sumber produktiviti yang sangat mencukupi sehingga mampu untuk membuat dan juga yang penting mempengaruhi sesuatu keputusan ekonomi seperti penentuan harga dan pengagihan sumber. Kita lihatlah sahaja semasa sesi soal jawab. Pasir Raja, sila duduk.
Terima kasih Datuk Speaker. Saya kembali kepada definisi the new economic powerhouse. Apabila kita berbicara mengenai sebuah negeri yang ingin menjadi the new economic powerhouse, haruslah jelas difikirkan bahawa sebuah negeri itu mestilah mempunyai sumber produktivitinya yang sangat mencukupi sehingga mampu untuk membuat dan mempengaruhi sesuatu keputusan ekonomi seperti penentuan harga dan pengagihan sumber. Kita lihatlah semasa sesi soal jawab semalam mengenai ekonomi terkini negeri Johor yang telah dijawab oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, kita dapat menentukan jangkaan ekonomi kerana kerajaan negeri yang stabil dan juga perlu perniagaan serta mempunyai surplus bajet beberapa tahun yang telah pun berlalu. Justru itu, jika kita lihat negeri Johor ini secara keseluruhan, kita pasti sedar dan yakin bahawa negeri kita mampu untuk mencapai tahap tersebut. Sebutlah apa yang kita tak ada. Kita memiliki infrastruktur yang sangat lengkap. Kita ada pelabuhan Tanjung Kelepas, pelabuhan Johor, pelabuhan Tanjung Lesat, lapangan terbang antarabangsa Senai, lebuh raya Utara Selatan, projek pembangunan baru seperti double rail dan juga high speed train seperti mana yang telah pun diberitahu semasa bajet yang lepas. Semua ini elemen yang penting dalam menyokong kemajuan negeri Johor pada masa depan. Cadangan kajian semula ke atas pelaksanaan sistem pengurusan sisa dan pekerjaan negeri Johor adalah antara yang saya ingin cadangkan untuk menambah baik infrastruktur negeri Johor. Kerana dalam membina negeri Johor ke arah yang lebih moden, kita tidak boleh sesekali lupa kepada elemen kelestarian dalam plan pembangunan agar kehidupan anak kita, cucu dan cicit kita dapat hidup dengan selesa dan sihat. Oleh yang demikian, dalam Dewan Yang Mulia ini saya ingin mencadangkan agar pelaksanaan sistem pengurusan sisa dan pepejal di seluruh negeri Johor dikaji semula dan dibuat penambahbaikan. Teknologi incinerator. Sebagai contohnya, penggunaan teknologi incinerator bagi memproses bahan-bahan buangan pepejal dan industri melalui proses pembakaran dengan suhu yang sangat tinggi. Abu daripada sampah yang telah dibakar akan diketas semula untuk dijadikan pelbagai produk lain. Teknologi ini juga dapat menjana elektrik sebenarnya. Walaupun begitu, kita mengetahui teknologi sebegini banyak memberi kebaikan, tetapi kita juga harus jangan sekali lupa dan alpa bahawa teknologi sebegini perlu disokong dengan kos penyelenggaraan yang tinggi pada masa depan dan perlu ada penjagaan yang kemas. Jika tidak, kesannya yang lebih banyak daripada kebaikan dan memberi kesan yang terus kepada kehidupan rakyat sekitarnya. Jadi saya ingin menyeru agar semua pihak lebih berhati-hati sekiranya nak memilih teknologi yang ingin digunakan. Merujuk kepada teknologi incinerator, negara kita baru ingin mula melaksanakan sebenarnya. Tetapi negara maju seperti Korea, Jerman, Sweden telah beralih kepada teknologi dengan izin RDF ataupun dengan izin Refuse Derived Fuel yang lebih selamat dan lestari. Teknologi RDF ini mampu melaksanakan pengasingan sampah secara sendiri sebelum menjalani proses pembakaran pada suhu yang sederhana saja. Hasil pembakaran tersebut akan dimampatkan menjadi pellet-pellet yang boleh dijual sebagai bahan bakar dengan harga lebih kurang RM300 Malaysia 1 tan. Itu jangkaan yang kita tahu. Di samping itu, teknologi ini juga akan menghasilkan gas biomas, iaitu sumber tenaga baru yang diperbarui dengan izin Renewable Energy Source. Teknologi ini juga tidak memerlukan kawasan pelupusan sampah dan saiz kilangnya hanya kecil dan boleh dibuat dalam bandar, tidak seperti mana teknologi incinerator. Dan kiranya kita mahu mengalihkan teknologi landfill, sanitary landfill, kita boleh mengalihkan teknologi tersebut kepada teknologi RDF sebenarnya. Oleh yang demikian, saya ingin cadangkan dalam Dewan Yang Mulia ini tiada satu kawasan negeri Johor pun sepatutnya dibenarkan menggunakan teknologi incinerator sekiranya ia berlaku. Kerana mungkin tiada masalah pada masa ini, tapi bagaimana pula jaminan masa hadapan sekiranya kos penyelenggaraan melebihi daripada keuntungan yang diperolehi. Yang berhormat Datuk Speaker, saya yakin dan penuh percaya semua ahli Dewan ini pernah mengadakan lawatan ke luar negara.
secara rasmi atau peribadi. Kita bandingkan kualiti air luar negara dengan kualiti air yang kita sediakan di setengah tempat. Rata-rata ada juga yang mengatakan bahawa kalau kita boleh terus minum air daripada paip-paip, termasuk daripada paip-paip tandas awam. Lihat, mereka ada juga menyediakan air yang boleh diminum. Jika dilihat secara keseluruhan, masih terdapat di Johor beberapa daerah yang masih menerima gangguan bekalan air walaupun sedikit. Ini mungkin disebabkan oleh sistem perpaipan kita yang lama dan belum dinaik taraf. Oleh demikian, sidang Dewan ini hendaklah menyokong apa yang telah digariskan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar terhadap beberapa inisiatif penambahbaikan air Johor dan untuk kita rakyat Johor menerima bekalan air bersih pada setiap masa. Tak perlulah lagi rakyat menanggung kos tambahan kerana dewasa ini pembelian alat penapis air yang bermacam-macam ada di pasaran. Secara purata, rakyat mungkin menggunakan lebih kurang 100 hingga 300 sebulan bagi kaedah membeli sewaan alat penapisan dalam rumah ataupun tempat-tempat bekerja. Dalam kita berusaha meningkatkan kualiti hidup rakyat, kemudahan sistem bekalan air yang sempurna sebenarnya akan memberi kesan sempurna langsung pada ekonomi negeri dan memberi impak pada tarikan pelabur ke dalam negeri Johor. Lihat sajalah apa berlaku negeri Selangor, Datuk Speaker. Negeri paling kaya di Malaysia, negeri industri, tapi dek kerana sibuk dengan bersih, seperti Senai kata tadi, rakyat Selangor juga menderita tak dapat menerima bekalan air bersih dan juga ada kawasan yang bukan saja dicatu, tapi bekalan air tiada langsung. Macam tak masuk akal, itulah realitinya. Kesannya turut menjelaskan minat bakal pelabur untuk melabur dan juga menimbulkan ketidakpuasan hati kepada pelabur sedia ada. Jika situasi ini tidak dibendung, ia memberi impak negatif kepada ekonomi dan ia akan menjejaskan cita-cita kita untuk menjadikan Johor sebagai new power economic powerhouse. Datuk Speaker, saya tidak akan suka hati ataupun tidak gembira sekiranya saya tidak dapat membawa satu perkara yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar berkenaan dengan usaha memposisikan negeri Johor dalam dunia. Dan kita tidak boleh menidakkan kepentingan apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam paragraf jenama Johor, iaitu branding Johor. Kalau kita lihat pada para 327 hingga 328, ucapan bajet Yang Amat Berhormat Menteri Besar ada mengatakan usaha kerajaan untuk mengangkat jenama, iaitu produk Johor sebagai produk daripada negeri Johor. Sesuatu yang menarik. Patut pun dan sudah sampai masanya ada jenama Johor diperkenalkan dengan lebih agresif. Berapa jenama yang mungkin orang dah tahu seperti Iskandar Malaysia. Walaupun nama Malaysia tetapi dia letak di Johor. Kita boleh faham. Kalau kita kempen keluar negara, nak beritahu orang ramai di luar negara, Iskandar Malaysia situated in Johor Bahru. Yang kedua, Sungai Johor. Cara sendiri kita dah boleh cakap Sungai Johor ada banyak tarikan untuk kita jenamakan. Dan yang paling terkini ialah Muafakat Johor. Kalau berjaya, Datuk Speaker, Muafakat Johor ini bukan sahaja sebutan orang ramai, tetapi ia merupakan satu usaha untuk menyatu padukan rakyat. Tidak ada satu perkara yang mungkin jadi titik pertemuan kepada penyatuan rakyat negeri Johor, berbagai kaum, sekiranya perkataan Muafakat Johor ini kita terus gunakan. Inilah satu perkara yang perlu dilihat oleh kajian negeri, bagaimana Muafakat Johor ini dapat membawa Johor bukan sahaja dijenamakan di peringkat negara kita di dunia, dan mungkin satu dunia akan menggunakan perkataan Muafakat dunia. Ini satu perkataan yang sangat lestari dan juga saya beranggapan dia sustainable, dia berlanjutan. Dan Okey, Pasir Raja boleh gulung. saya gulung sebelum penutup. Jadi Datuk Speaker, kita lihat, kalau kita tengok jenama yang telah diberikan, ada 2-3 lagi jenama baju kurung Johor dan Teluk Belanga. Teluk Belanga boleh diperkembangkan kerana ia perlu diperkenalkan sebagai satu identiti. Dan mungkin Samping Johor.
Saya pertama Baryani Johor tak ada? apa? Baryani Johor. Baryani Johor mungkin boleh diketengahkan. Sebab tu saya sokong inisiatif pihak kerajaan negeri terhadap pembinaan Johor Local Brand Street di Taman Siti Eco Kastadia tu, supaya ada Baryani Johor di situ. Dia dipusatkan supaya bila orang datang Johor, dia akan pergi tempat tersebut, Baryani Johor. Itu cadangan yang baik, Datuk Speaker. Samping, di waktu petang yang berbahagia ni, kita tengok samping ni sebenarnya, Datuk Speaker, boleh dimuafakatkan satu dunia. Kerana samping ni ada cerita dia. Pertama, samping ni pakai 3 cara, Datuk Speaker. Pertama, kalau kita tengok orang lelaki tu pakai samping, kalau atas lutut, dia menunjukkan dia belum kahwin. Kalau dia pakai bawah lutut, bermakna dia dah tutup pintu, dia dah kahwin. Tapi kalau dia pakai samping paras-paras lutut, itu ada persepsi lah. Maknanya sama ada dia belum kahwin ataupun dia Kahwin lebih. kahwin lagi. Saya tengok 2 orang esko ni, Datuk Speaker, dia pakai bawah lutut. Maknanya itu tanda. Inilah. Inilah satu jenama. Datuk Speaker, kalau kita kembangkan status jenama tu ada motifnya, ini akan menjadi satu dunia pakai samping, Datuk Speaker. Saya rasa satu dunia pakai samping. Kerana dia nak, tapi mestilah samping itu datang dari Johor. Kerana kita tahu samping, kalau kita pergi Kelantan, dia ada batik Kelantan. Kalau dia pergi ke Terengganu, songket Terengganu. Kalau pergi ke Kuantan atau Pahang, apa nama? Tenun Pahang. Johor, Datuk Speaker, samping Johor. Ini cadangan kita, supaya jenama ini dipakai satu dunia. Dan dia ada motif dia. Dan satu lagi, Datuk Speaker, kita yakin jenama-jenama ini kalau diperhebatkan, harapan kita menjadi the new economic powerhouse akan menjadi kenyataan. Dengan itu, Datuk Speaker, saya yakin dengan adanya bajet yang begitu berhemah, saya beranggapan rakyat Johor sungguh beruntung. Dan rakyat Johor ni, Datuk Speaker, selain daripada inisiatif setengah bulan gaji, di Johor ni hidup pun dapat bantuan, mati pun dapat bantuan. Apabila, Datuk Speaker, kita diberikan maklumat bahawa dalam bajet 2017 kerajaan negeri akan memberi bantuan sebanyak RM300 kepada Badan Khairat Kematian. Kematian ni kepada semua kaum, bukan pada kaum Islam je, semua, Cina, India. Bayangkan, Datuk Speaker, kalau sampai mati pun kita boleh beri bantuan, bermakna Johor memang sebuah negeri yang berkemajuan, Datuk Speaker. Okey, tutup terus. Ya. Sebelum saya tutup, Datuk Speaker, saya ada satu cadangan atau usul kepada Dewan. Saya dah bincang dengan beberapa rakan. Boleh tak demi menjaga masa, saya cadangkan supaya Dewan ni ada 1 jam ataupun 2 jam yang diletakkan sepanjang saya bersidang, Datuk Speaker. Susah juga kita nak menentukan jumlah masa kita bercakap. Jadi kalau kita boleh cadangkan ada 1 buah jam atau 2, boleh diletakkan dalam Dewan yang berbahagia. Datuk Speaker, oleh itu saya menyokong rundingan yang dibawa oleh Adun Rengit. Terima kasih. Terima kasih, Pasir Raja. Kita teruskan kepada Jementah. Selamat petang, salam sejahtera, Datuk Speaker, semua ahli-ahli Dewan dan penjawat-penjawat awam yang hadir sidang Dewan hari ini. Datuk Speaker, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk melafaz sembah tahniah kepada Duri Yang Maha Mulia Tuanku sempena ulang tahun Hari Keputeraan Duri Yang Maha Mulia Tuanku pada hari ini. Tan Sri Speaker, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi kesempatan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan bajet Tapi sila patuhi masa juga 2017 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar minggu yang lepas, yang di mana rakyat Johor ternanti-nanti. Tan Sri Speaker, Jementah berpendapat bajet Johor 2017 ini yang mencatat surplus 1.3 juta dengan jumlah anggaran pembelanjaan 1.607 bilion, di mana pecahan
anggaran pembelanjaan mengurus sebanyak 52.5% dan anggaran pembelanjaan pembangunan sebanyak 47.5% adalah satu bajet yang agak seimbang daripada sudut agihan peruntukan pembelanjaan. Tidak seperti kita nampak di kerajaan pusat di mana bajetnya pembelanjaan pengurusan lebih kurang 82% dan pembangunan hanya lebih kurang 17%. Ini tak seimbang ini. Dan saya berasa kali ini bajet Johor 2017 dia ada satu poin dia seimbang. Dan secara keseluruhan saya sementara berpendapat bajet kali ini dia pun agak lebih menyeluruh dengan intisari-intisari dan titik-titik sentuhan yang ingin dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam pelbagai aspek seperti menjadikan Johor sebagai kuasa ekonomi selatan, menyempurnakan penghematan asas-asas prasarana seperti ini isu yang dalam hati rakyat Johor lah, seperti isu air, perumahan, jalan-jalan kampung, jalan-jalan bandar dan pengangkutan awam yang lebih selesa dalam menjaringkan bandar-bandar dan kos tarikh hidup dan usaha-usaha mengukuhkan Johor dalam kita menghadapi keadaan suasana ekonomi sedunia yang semakin mencabar dan tidak menentu, di mana kita nampak mungkin akan tahun depan banyak laporan media telah melaporkan tahun depan kita ekonomi sedunia mungkin akan masuk dalam recession. Bermaksud kemerosotan ekonomi mungkin akan berlaku pada tahun 2017. Kalau bagaimanapun sementara ingin berkongsi sedikit pandangan atau memberi sedikit cadangan kepada pihak kerajaan. Dan saya ingin merujuk kepada para 388 ucapan bajet yang amat berhormat Menteri Besar berkenaan dengan mantan Presiden Amerika Syarikat Franklin D. Roosevelt yang mengungkapkan, dan saya quote, "Ujian sebenarnya kemajuan kita bukanlah pada seberapa banyakkah yang kita tambahkan kepada mereka yang sudah berada, tetapi berapa banyakkah yang kita telah berikan kepada mereka yang tidak punya apa-apa." Ini sebenarnya adalah satu kerja yang utama sebuah pentadbiran kerajaan untuk membantu mereka yang kurang berada. Dan sebagai sebuah kerajaan yang berkeprihatinan, kerajaan harus menambah dinai kepada golongan-golongan yang kurang berkemampuan atau kurang berada, supaya satu objektif yang utama, sangat utama ni dapat merapatkan jurang pembezaan antara golongan yang kaya dan golongan yang kurang berada. Ini satu misi yang penting dalam pengurusan kerajaan. Kita bukan nak katakan widening the gate dengan izin. We have to shorten the gate. This is the role of the government. Dengan izin, Datuk Speaker. Untuk menjayakan misi ini, membantu golongan yang kurang berkemampuan, dan kerajaan diberi mandat untuk berstabil mesti berusaha untuk menjaminkan kesinambungan dalam kestabilan politik, kemakmuran, kekukuhan dan terutamanya kekuatan daya saingan ekonomi negara, supaya dapat lebih menarik ramai lagi pelabur luar negara atau domestik untuk melabur. Sebab ekonomi ini sangat penting. Kalau kita tak ada ekonomi yang terrestrian, ekonomi yang kukuh, maka kalau kita nak membantu mereka yang kurang berada, susah dicapai. Tan Sri Speaker, maka saya berpendapat nilai wang ringgit kalau jatuh terlalu drastik bukan satu kebaikan kepada negara kita, bukan satu kebaikan kepada ekonomi kita. Dan saya menyesal dan saya kesal ada setengah yang berhormat yang masih ingat
atau masih berpendapat bahawa penurunan wang ringgit adalah satu advantage kepada kita. Bukan, dia bukan satu advantage. Dia tidak sebab daya saingan wang itu akan menurun dan dia akan lagi menjeopardize golongan-golongan yang kurang berada. Pendapatan mereka tak banyak. Sekarang kalau kita katakan seorang jurutera dia kerja gajinya 3,000, dia masih penerima BRIM tau. Penerima BRIM. Dulu 20 tahun, 30 tahun yang lepas, jurutera dia middle class lah. Sekarang sudah penerima BRIM tau. So ini bukan satu solution, satu jalan penyelesaian yang baik kepada ekonomi negara kita dengan nilai wang yang rendah. Mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu negara kita baru membangun, mungkin lah. Sebab kita nak menarik pelaburan. Tetapi bukan pada masa ini, kita dalam abad 21 ini. Sudah banyak berbeza. Sekarang globalization. Kekuatan ekonomi kita bukan lagi berdasarkan kepada nilai wang yang rendah, tetapi pengurusan kerajaan yang cekap, beramanah dan berintegriti. Ada pekerja-pekerja yang mahir dan ekonomi kita boleh transform daripada low-end industry kepada high-end industry dengan izin. Maka saya nampak dalam kerajaan negeri Johor, usaha kerajaan negeri Johor untuk membangunkan negeri kita sebagai satu kuasa ekonomi selatan, khususnya strategi yang kedua. Saya nak katakan strategi yang kedua ini sangat penting. Menggariskan strategi untuk menarik pelaburan, sama ada domestik atau luar negara. Sangat penting supaya ekonomi kita dapat bertumbuh seterusnya, berkembang seterusnya. Maka strategi ini sangat penting. Dia ada 4 strategi dalam saya tengok ucapan. Saya nak gulung. Ya. Strategi kedua itu pemantapan peranan pusat pelaburan negeri Johor. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, dan 2 lagi. Dan saya berpendapat kerajaan negeri Johor perlu menubuhkan satu, saya ingin bercarang menubuhkan satu jawatan kuasa pelaburan untuk menyelaraskan dan melancangkan kerja-kerja untuk menarik lebih ramai lagi pelabur-pelabur luar negara untuk berlabur di negeri Johor. Ini yang pertama. Yang seterusnya, saya ingin mengambil sedikit masa untuk berbahas dalam kos sara hidup. Kos sara hidup, dia ada berapa puncanya lah. Yang pertama ialah kerana wang kita, ringgit yang rendah dan pelaksanaan GST. Dan ketiga ialah kerana kerajaan pusat menarik balik subsidi-subsidi. Saya berpendapat pada masa ini bukan masa yang baik untuk menarik balik subsidi-subsidi, sebab ekonomi akan recession pada mungkin 2 tahun yang akan dalam 2 tahun yang akan datang ini. Maka ada beberapa carangan lah. Yang pertama, saya ingin menyuruh kerajaan negeri untuk mempertimbangkan untuk menangguh pungutan cukai tanah bagi masuk tempat kediaman pada tahun depan, khususnya di kawasan-kawasan kampung dan kampung baru, rumah kos rendah dan rumah kos sederhana rendah. Harap kerajaan negeri boleh mempertimbangkan. Yang kedua ialah memberikan resim perniagaan yang percuma kepada penjaja dan penjaja-penjaja bergerak yang berniaga di pasar lembah atau di pasar tani. Sebab mereka ini daripada golongan yang berpendapatan rendah.
mereka yang rasa paling banyak ni dalam kalau ekonomi tak baik ni, tak ada perniagaan. Ini yang berkenaan dengan kos sara hidup. Harapkan kerajaan negeri boleh mempertimbangkan. Seterusnya, Datuk Speaker, saya ingin menyentuh sedikit isu tempatan. Masalah pencemaran udara oleh kilang kelapa sawit di sempadan Kebun Baru dan Jementah. Perkara ini telah berlarutan lebih kurang 1 tahun. Pemilik kelapa sawit tertuan milik Mestika Sendiri Berhad yang terletak di kawasan itu di Jementah, yang menjalankan operasi kilang itu, dia mengeluarkan bau yang cukup menjijikkan. Orang-orang kampung sudah banyak mengadu. Walaupun ada mengadu melalui Messenger lah, Facebook lah, saya pun ada, WhatsApp pun ada, melalui pusat komuniti saya pun ada. Dan sehingga kini masih tidak selesai masalah ini, isu tempatan. Dan orang-orang kampung ini, perasaan mereka sangat tak tahan lagi lah, sebab hari-hari kena bau yang busuk ni. Saya ingin membaca satu maklum balas daripada seorang penduduk yang dia maklum balas saya dalam Facebook, dan saya quote, "YB, kalau sekadar lawatan saja ini kerana kita menjemput pegawai Jabatan Alam Sekitar Putrajaya untuk turun padang." Dan saya sebarkan informasi inilah dalam Facebook, dan maklum balas dia katakan, "YB, kalau sekadar lawatan saja pun tidak juga dapat menyelesaikan masalah pencemaran bau tersebut." Ini orang kampung cakap. Kampung Paya Jakas, dekat saja, lebih kurang dalam lingkungan 800 meter. Lepas itu mereka pun balik ke KL. Orang-orang kampung tetap juga bermasalah dan semakin dijeruk masalah. Yang pentingnya YB itu datang bermukim, duduk dah di kampung yang berdekatan dan rasa sendiri gangguan baunya. Baru mereka itu merasai sendiri pengalaman betapa terganggu keharmonian hidup seharian terperangkap di dalam kitaran udara yang sudah tercemar dan tidak fresh lagi dengan izin seperti dulu. Inilah perasaan orang kampung. Maka saya ingin, dengan rendah diri saya ingin meminta bantuan daripada yang berhormat Exco Alam Sekitar. Tolonglah orang kampung, penduduk-penduduk kampung, untuk menyelesaikan masalah ini. Harap ada satu jalan penyelesaian. Okey, Jementah sila gulung. Ya, Tan Sri, saya sekarang gurung ini. Tan Sri, Jementah amat berharap intisari dan ratusan titik-titik sentuhan dalam bajet 2201 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh bertanggungjawab, bukan saja daripada kerajaan tetapi juga kalau kita nak menjayakan perancangan semua ini seperti yang dikatakan oleh seturang tadi, pelaksananya sangat penting. Maka penjawat alam juga harus memainkan peranan menjalankan rancangan dan dipantau dengan rapi oleh pihak kerajaan. Kerajaan negeri juga harus cuba siapa yang boleh menjalankan audit. Audit ini, dalaman ini sangat penting. Kita sudah ada audit dalaman. Kalau boleh menjalankan audit dalaman untuk setiap projek yang akan dilaksanakan supaya memastikan semua yang dirancang ini dapat berjaya dilaksanakan dan mengurangkan ketirisan dan pemborosan supaya dapat memaksimalkan manfaat bajet ini kepada rakyat Johor. Akhir sekali, Jementah ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor, khususnya Yang Amat Berhormat Menteri Besar juga mengiktirafkan peranan
ahli-ahli pembangkang. Hari itu dia sudah cakap, kalau pembangkang nak cakap apa saja boleh cakap. Ini kita tak seperti di parlimen lah. Kita cuba mengikat ahli-ahli parlimen untuk berucap, untuk menyampaikan idea, untuk menyampaikan pandangan. Ini dan peranan kita sebagai ahli pembangkang is to check and balance. Apa-apa yang tak betul kita cuba menegur. Kalau boleh kerajaan dengarlah. Kalau boleh laksanakan. Kalau tak boleh, apa sebabnya pun mesti maklumkan kepada kita, supaya kita dapat tahu apakah sebenarnya yang akan dilakukan oleh kerajaan negeri untuk memanfaatkan rakyat negeri Johor. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kerajaan, tidak terlepas pandang memberi bonus lah kepada pihak kita di sini. Terima kasihlah ya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah. Ini saja Datuk Speaker, harap kita dapat bersama-sama untuk memajukan Johor yang kita cintai ini, dan rakyat dapat hidup dalam sejahtera dan aman dan tenteram. Ini hasrat saya lah. Terima kasih, Datuk Speaker. Amin ya. Kita teruskan jemput Penggalan Rinting. Ya, terima kasih. Ringkaskan ya. Masa. Dan, terima kasih Datuk Speaker kerana memberi peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Agak cepat sikit. Penggalan Rinting merafah sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku sempena ulang tahun Hari Keputeraan Tuanku. Dan Penggalan Rinting juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan takziah kepada mangsa Hospital Sultanah Aminah yang dekat dalam kawasan Penggalan Rinting. Dan Penggalan Rinting ada ziarah atau melawat? Ada. Dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pegawai-pegawai keselamatan dan perubatan yang terlibat dalam mengendali kemalangan tersebut. Jadi yang berhormat Datuk Speaker, satu bajet yang efektif kena merujuk kepada kadar prestasi pengutipan hasil dan perbelanjaan tersebut. Dan sabar saya ucapkan kepada kerajaan kerana dapat mencapai kadar prestasi mengutip hasil sebanyak 96%. Tapi waktu yang sama, saya juga ingin mengetahui kadar prestasi perbelanjaan setakat ini. Anggaran perbelanjaan mengurus meningkat sebanyak 15% dari bajet 2015 ke bajet 2016 dan 13% dari bajet 16 ke bajet 2017. Dan setiap kali kita bersidang, kita kena meluluskan perbekalan tambahan, dan untuk tahun ini saja ini sudah 3 kali, dan jumlah yang kita tambah adalah 10.76% daripada jumlah anggaran perbelanjaan mengurus bajet 2016 yang diluluskan tahun lepas. Jadi mengambil iktibar daripada bajet untuk tempoh tahun 2016, saya hairan mengapa jumlah anggaran perbelanjaan bekalan untuk bajet 2017 yang lebih tinggi tidaklah dimasukkan sekali dalam bajet tahunan. Memandangkan macam bajet 2016 dibentangkan tahun lepas, kena lagi membuat pembentangan pentambahan perbekalan sebanyak 3 kali. Dan mengapa tidak sekali kita membuat anggaran yang lebih tinggi untuk setahun dan kita guna setahun, dan saya rasa Dewan Yang Mulia ini memang akan luluskan. Jadi ini boleh jimat masa pegawai-pegawai yang menyediakan laporan ataupun enactment perbelanjaan tambahan tersebut. Jadi perbelanjaan wang bekalan yang tujuannya adalah aktiviti pentadbiran yang sepatutnya boleh dianggar sebab aktivitinya memang dah tetap. Contohnya OT, jawatan baru ke, jawatan apa ke, bekalan. Dan kalau boleh, kalau efektif tu dia ikut anggaran. Dan bagi saya bajet seperti ini, saya cuma boleh katakan bajet sebegini kurang efisien, tidak efisien. Ataupun
kalau kita lihat balik dengan bajet 2016 juga merupakan, bila dibentangkan, merupakan satu bajet surplus, tetapi selepas 3 kali kita buat penambahan pembekalan tambahan, kita tambah dan ia menjadi satu bajet defisit kalau kita masukkan situ. Jadi adakah cara yang sama akan digunakan untuk bajet 2012 yang dikatakan surplus ini? Yang surplus, saya boleh katakan surplus shock sendiri, bukan bajet shock sendiri, tapi surplus itu shock sendiri. Jadi ini sedikit pandangan terhadap bajet surplus dan badan tambahan. Yang Berhormat Datuk Speaker, Yang Berhormat Menteri Bahasa pernah mengatakan konsep Argo Stay, dan semasa Exco pelancongan menjawab soalan, beliau juga mengatakan promosi melalui laman sesawan dan aplikasi telefon bimbit. Dan sini saya dua benda saya nak tahu daripada sini. Satu, dari pihak bila adakah pihak kerajaan membantu untuk mempromosikan Argo Stay atau homestay dan sebagainya dengan menyelaras bersama dengan laman sesawang yang terkenal homestay, dengan contohnya Agoda, Trivago, Airbnb. Sebab yang macam Tangkat yang lepas dia beritahu trend untuk melancong sekarang adalah melalui free and easy. Jadi apakah usaha kerajaan dalam isu ini? Yang kedua, ya, berkenaan dengan pengusaha homestay sendiri. Jadi adakah kerajaan sedia untuk menyediakan satu one stop center dengan izin untuk membantu pengusaha homestay ataupun Argo Stay ini untuk mengendali masalah urusan-urusan dengan pihak-pihak berkuasa ini? Yang Berhormat Datuk Speaker, saya juga mengalu-alukan tindakan kerajaan untuk menjenamakan semula Jalan Muafakat Bangsa Johor dekat Bandaraya Johor Bahru ini. Sebab memang dekat kawasan Bandaraya Johor Bahru, sekitar Bukit Timbalan itu memang ada banyak bangunan yang bersejarah dan identiti yang pelbagai identiti kaum, dan itu ialah bukti pelbagai kaum memajukan Johor Bahru itu masa-masa dulu. Jadi pejabat saya sendiri sebenarnya ada aktiviti di mana pandu lawat yang dinamakan sebagai JB Heritage Walk supaya membantu sedikit sebanyak untuk menghayati sejarah dekat situ, dan mungkin ada peluang kita boleh memberi perkhidmatan yang sama kepada Yang Berhormat dalam Dewan ini. Jadi saya ada soalan. Jadi projek jalan Muafakat ini bernilai 5 juta ringgit. Tapi sebelum ini saya ingat dalam bajet yang lepas telah pernah menyalurkan 500,000 untuk aktiviti Heritage Trail. Dan saya ingin bertanya, apakah hasil daripada peruntukan 500,000 ini? Dan bila kita lihat papan info dekat kawasan situ pun dah kabur. Sampai saya nak cari jalan atas peta pun kita tak nampak. Cuma mungkin kita kena tekalah dekat mana benda tu. Yang Berhormat Datuk Speaker, jadi permintaan sekolah rendah jenis kebangsaan Cina memanglah tinggi dekat kawasan Perling, Bukit Indah 1-2, Taman Nusa Bestari 1-2-3 dengan Nusa Indah, Nusa Idaman, Taman Selesa Jaya dan Taman Perling dan kawasan sekitar itu. Dan kapasiti murid SRJGC berhampiran seperti dekat SRJGC Pewa, Perling, SRJGC Mingzi Horizon Hill, SRJGC Kok Kuang 2 di Taman Sutera Utama terlampau penuh sehingga ada murid yang tinggal dekat Bukit Indah terpaksa belajar jarak dari rumahnya 10 km di Mingzi SRJGC Mingte Gelang Patah. Jadi saya dipahamkan masih ada lebih 4 tanah lapang untuk tujuan pendidikan di sekitar Taman Bukit Indah ini. Jadi saya ingin mengetahui sama ada kerajaan negeri ada hasrat untuk memberi salah satu tanah tersebut untuk membina SRJGC baru dekat kawasan situ. Dan lanjutan daripada situ, saya juga ingin mengetahui apakah perkembangan pembinaan sekolah agama yang baru Taman Bukit Indah
yang dikatakan akan siap pada Mac yang lalu. Yang berhormat Datuk Speaker, menara telekomunikasi masih lagi menjadi satu isu di mana menara tersebut dibina dalam kawasan hijau sekitar Taman Bukit Indah, Taman Peling, kerana beberapa bulan yang lepas ada penduduk membantah pembinaan sebegini. Jadi pada tahun 2009 pernah berlaku di mana pemaju telco ini menggunakan istilah pembinaan lampu limpah pelbagai guna untuk tujuan menyeluruhkan penduduk dekat Jalan Belibis 15 Taman Peling. Dan kali ini pula dekat Bukit Indah langsung tiada papan pemberitahuan, notis pemberitahuan didirikan untuk tujuan pemberitahuan dan tiada mesyuarat ataupun perjumpaan dengan penduduk diadakan walaupun permintaan dibuat. Jadi pelbagai helah telah digunakan oleh pihak pemaju telco ini untuk mempercepatkan pembinaan telco, pembinaan menara telekomunikasi ini, dan ini tidak adil kepada penduduk. Dan nampaknya PPT sendiri pun tak tahu macam mana untuk mengendali. Jadi dekat sini saya mengambil kesempatan untuk bertanya sama adakah peraturan atau perundangan atau penguatkuasa tindakan daripada kerajaan negeri untuk menyelesaikan masalah terutamanya yang saya sebutkan di atas. Pengkal izin jemput gulung masa. Panjang lagi? Panjang lagi. Duduk. Hadirin berhormat, persidangan saya tangguhkan ke jam 9.30 pagi 23 November 2016.